Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, malam ni bersama saya Ikram dan saya tak seorangan. So, dengan saya bersama sahabat saya. Okay, sahabat saya akan bercerita dan dia akan kongsikan cerita mistik. So, hari ni kita misi podcast. So, nak dengar cerita dia? Tunggu sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okay guys, bersama kami lagi. So, Long, boleh perkenalkan diri lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, nama saya boleh dikenali sebagai Muhammad Kemal atau nama famous atau dipanggil orang Alung. Okay. Okay Long, aku jemput kau datang sini untuk kau ceritakan, kongsikan pengalaman kau semasa kau berada di mana-mana lah. Yang kau kata kau ada pernah, kau kata kau ada hijab terbuka lah apa semua kan. Okay, kau boleh tak kongsikan dengan aku? Okey, dia cerita macam ni lah. Ni aku nak kisahkan tentang apa yang pernah berlaku pada aku dulu. Okay. Macam-macam berlaku mistik lah saya cakap. Daripada aku dapat hijab terbuka sampailah aku kena gangguan badan. Dia cerita dia bermula pada saya cakap pada satu tempat kerja. Kisah pasal satu orang perempuan yang aku kenal. Dah aku kenal. Ada satu lelaki ni, dia buat aku sampai yang dia terombak. Itu yang mulanya kisahnya aku berlaku sampai aku dapat satu baka ni dan juga hijab terbuka. So Long, masa kau duduk di kantor tu, maksud kau pernah kena tak macam kau menjerit ke? Yang nampak berjerit tu mungkin belum pernah ada lah. Tapi yang puncanya yang aku dapat tu, tak aku starting kena aku dapat tahu. Cuma aku dapat satu lembaga hitam tau di belakang pintu. Masa tu aku duduk dekat Bandar Berudah. Dekat Dekat rumah Angah tu. Aku tak boleh beritahu lah dekat mana lokasi dia. Sebab itu lokasi dia. Aku beritahu, aku dapat tahu tu bila aku start sakit tu, benda lembaga hitam tu ada duduk kat pintu. So kau macam pandangan kau tu nampak ah. Memang nampak tu. Aku tak nampak daripada kelibat muka dia, aku tak nampak lah. Hitam ni lah. Cuma aku nampak lembaga hitam aja dekat pintu. Dari situ masa tu umur aku baru 18 tahun. Di situ aku dah bergigil takut bila nampak benda tu. So Long, cerita apa yang kau boleh cerita yang masa sepanjang kau kena tu lah. Kau cerita. Starting macam aku cakap tadi tu, yang masa aku kena lembaga hitam kat belakang pintu tu, dari situ aku dah mula menggigil. Nasib yang bagusnya, alhamdulillahnya, aku duduk satu bilik dengan Angah. Jadi dengan adik kau lah. adik-adik aku, jadi kita ke situ aku punya takut tu kurang lah. Sebab apa? Aku di sebelah kanan dengan adik aku sebelah. Jadi adik aku kita tak nampak. Aku seorang nampak, jadi aku takkan beritahu dia. Jadi aku duduk diam, duduk situ saja. Bila lepas dari situ, aku datang dan masuk kerja besok. Mulalah aku punya sakit yang lain, hijab terbuka. Dari situlah aku asyik nampak. Yang paling banyak sekali aku nampak perempuan cantik. Di mana-mana kereta kan, kalau ada lebih tu kan tempat dia banyak benda-benda yang keras kan. Dulu aku kerja kat sana. Itu yang aku mula nampak perempuan cantik apa semua. Setiap kali aku kerja, mesti aku jatuh. Setiap kali aku kerja, mesti aku pingsan. So memang kau senang nampak lah Long. Memang senang nampak. Paling banyak aku paling nampak itu perempuan cantik. Aku paling tak suka tu nampak tu. So yang lembaga tu macam mana?
Lembaga tu, yang start lembaga tu yang datang yang aku nampak, itulah saka aku yang datang kat badan. Tu Dia yang- cuma, dia start mula nak berkenalan lah. Saya Hmm. cakap, mula orang cakap, you be my friend. Dia gitu. Itu yang aku, dari situ aku tu nampak macam, Allah. Dari situ Film. aku gigi lah. Cerita apa yang pengalaman kau tu, kau cerita je dengan aku lah. Okay, dia macam gini lah. Start yang aku nampak hijab aku terbuka Hmm. tu, bila setiap kali aku nak kerja, aku kerja sebagai waiter, pelayan. Kau bayangkan dengan aku punya penat dia, sakit dia. Sebab benda tu duduk akan dalam badan kan. So terasa dia punya penat tu macam mana, sakit dia macam mana kan. Dari situ aku rasa bergigil, takut apa semua. Tapi aku, dengan aku tahu, aku datang sini aku nak kerja, aku buat kerja. Sebab aku tahu benda ni akan datang pergi kan. Tak tahu pula bila start hijab aku dah terbuka tu, itu yang aku nampak. Macam, Pontianak, gula-gula. Itu dua benda maklum mistik ni mesti aku payah nampak. Dari situ mulanya aku pernah cakap, aku tak boleh nak hidup pengaman lah sebenarnya cakap. Dengan sakit yang lain kan. Bila setiap kali aku pengsan, mula badan aku menggigil. Takut. Mulalah masuk benda tak setan-setan masuk dalam badan. Itu yang buat aku rasa macam Allah Akbar. Dia rasa takut sangat. So sekarang dalam tu kau masih ada lagi ke ataupun? Buat masa sekarang Alhamdulillah dah berapa banyak tempat aku pergi berubat. Alhamdulillah semua aku dah buang. Tapi yang aku tak boleh kenang, tak boleh lupa masa zaman aku umur 17, 18 tu lah. Bila yang dah sakit tu umur 17 sampai ke umur 20 tahun. Oh lama kan. Berapa? Bayangkan dalam 4 atau 5 tahun aku tanggung. So dalam masa 4 tahun 5 tahun tu berapa banyak kali kau nampak? Banyak kali. Benda ni semua. Banyak kali Alhamdulillah. Banyak kali aku nampak. Cerita kan kat mana-mana tu kau cerita. Macam dulu aku duduk bandar Beruda. Dia tahu kan bandar Beruda kan. Yang paling seram kan kalau aku tak boleh nampak benda aku. Setiap kali aku nampak benda tu, bila time gelap. Contohnya macam kita duduk flat bangunan. Kat belakang sana tempat sampah tu kan banyak tempat gelap apa semua kan. Dari situ lah kita akan nampak belakang-belakang tu. Yang paling aku tak boleh lupa kan sekali, paling banyak sekali makhluk halus aku jumpa dekat Batu Pahat, dekat Kota Tinggi, dekat Bukit Gerubu. Sebab kita aku tahu, sebab kampung aku tu hanya satu kampung diselubui dengan hutan. Okey kan. Ada hutan. Lepas tu yang paling hujung sekali baru satu rumah. Jadi situ aku dah boleh nampak paling aku tak suka kat situ lah. Last kali paling time raya, setiap kali aku nak balik kampung aku akan jumpa tu lah. Banyak kawan cakap, kita tahu orang dulu kan suka bela hantu raya. Sebab dia untuk buat kerja, untuk kemudahan orang kampung apa semua, untuk tanam lah apa semua. Dari situ aku boleh nyaman nak nampak orang hantu raya. Sebab aku tahu arwah tok aku tu dengan nenek aku tu ada bela tu semua untuk kemudahan dia. Dari situ aku nampak. Arwah tu kau ada lagi. Alhamdulillah ada. So ada maksud aku tu macam arwah tu kau tu ada benda ke ataupun Dia ada bela. Dia Dia ada bela. Dia tak ada bagi pada siapa-siapa anak-anak tak adalah. Semua kita tahu kan hantu raya ni kan bukan kerja. Dari situ lah. Dah lah aku nampak hantu raya. Lepas tu aku boleh nampak perempuan cantik. Yang paling aku tak suka sekali time tu aku nak tidur, mesti aku dah akan diganggu. Sebab hijab terbuka ni tak boleh main-main tu. Pasti kau akan nampak. Mana kau pergi keliling, baik kau pergi daripada Johor sampai ke London pun, kau akan tetap akan nampak. Sebab benda ni hijab yang terbuka. Dia main dengan mata. Sebab tu kau boleh nampak kau tak duduk diam. So yang tadi yang kau cerita kat aku tu, lembaga tu macam mana? Dia kacau setiap hari-hari ke ataupun setiap kadang-kadang dia datang kejap-kejap tak ada? Macam yang saka ni sedap aku dapat lembaga tu, dia tetap dekat dalam badan aku. Bila setiap kali aku jatuh pingsan. Oh, dia masuk dia bila kau pingsan tu dia masuk dalam badan. Betul. Setiap kali macam aku dah nampak lembaga kan. Tu aku nampak macam-macam hantu setan ni, benda mistik ni. Aku jatuh pingsan sebab aku iman tak kuat. Takut. Bila aku nampak perempuan cantik, gula-gula apa sebagai, mesti aku jatuh. Lepas tu aku bangun, mesti time tu aku dah bergigil. So macam menjerit semua tak ada lah. Dia tak menjerit. Paling start nak masuk tu je aku akan menjerit sebab badan terlalu panas. Allah. Aku minta tolong bantuan. Aku dah terlalu panas. Dari situ aku dah mula takut lah pada beberapa mistik ni. Tolong ada tak pengalaman kau selain tu kau pernah nampak masa dalam masa 4 tahun 5 tahun tu kau kata hijab kau terbuka tu lah. Kalau kau pergi mana-mana ke mesti kau kacau nampak benda tu. Maksud aku kau senang nampak lah kan, tapi kat mana ada tak pengalaman kau lagi? Yang belum cakap dah, masa aku cakap yang dulu paling keras dekat aku pernah jumpa dekat Kota Tinggi, kat Bukit Gugur. Lepas tu dengan sekali dekat Batu Pahat. Yang senang cakap, mana-mana di kampung kita tahu orang lama ni dia suka pakai barang mistik kan. Jadi kita boleh tahu dia orang ni ada benda apa. Jadi yang macam mana aku pergi tu, di keliling kampung kat Batu Pahat tu pula, kat Sungai Ayam tu, aku akan jumpa mana-mana tempat. Jadi aku senang cakap lah, orang lama ni banyak simpan barang. Jadi situ benda-benda mistik ni akan selalu ada dengan aku. Untuk aku tengok, untuk dia pertontonkan depan orang. Jadi senang cakap, kita hijab dah terbuka, kita boleh nampak alam gaib. Betul. Itu yang buat aku rasa takut, rasa risau. Bila zaman tu aku sakit lah. Setiap kali aku sakit je, mesti benda tu akan masuk. Senang cakap,
saka ni akan masuk dalam badan aku selepas aku nampak benda apa. Selepas aku pengsan. Maknanya dia nak kontrol badan aku. Dia nak kontrol badan aku untuk buat takutkan orang sekeliling. Itu yang aku tak nak. Yang puncanya, part aku dapat saka baka ni, lepas aku bercinta satu perempuan ni. Satu perempuan ni dia dah cakap, aku berkawan dengan dia dalam 5-6 bulan. Lepas tu satu lelaki ni, dia nak putuskan hubungan kita orang, dia hantarkan saka baka tu semua dengan hijab aku terbuka, sekali jalan tu, saya tu juga. Sebab apa? Aku tahu lelaki tu ada kena-mengena dengan perempuan tu. So maksud kau tu lelaki tu hantar kat kau lah. Ya, betul. Ibarat macam dia hantar saka lah. Hantar Dia siapa? makan main Hantar bebat. sihir Kalau kedengaran orang mungkin dengan macam betul tak betul, brother ni betul, cerita betul. kan, macam bohong kan. Tapi ni aku cerita dasar pengalaman aku, apa yang aku pernah berlaku dulu kan. Saya cakap, dia cuma nak putuskan hubungan kita orang. Sebab apa? Lelaki ni ada kena-mengena dengan perempuan tu. Senang cakap satu keluarga. So satu family lah. Satu family. Aku ingat dia macam tentu kalau macam lelaki tu suka kat perempuan bukan lah. Kan, sebab dia ada kena-mengena dengan satu keluarga. Sebab, yalah, mungkin tak boleh restui hubungan apa. Itu yang dia hantar. Bila dia dah hantar, kalau kita fikir-fikir balik zaman dia sekarang kan, zaman moden, mana ada nak makan hantar-hantar barang ni. Tapi dia fikir-fikir balik, ada juga orang sanggup buat macam tu sekali. Betul. Sebab ni berlaku ni dah banyak sangat berlaku kan. Dah dekat 5 tahun aku tanggung sakit tu. Itu yang aku tak boleh lupakan. So Long, kalau pengalaman kau selain kau apa hijab kau terbuka, selain tu kau ada tak pengalaman kau kat mana-mana kau kena kacau ke? Macam yang Masa orang kata sekarang ni kau cakap Alhamdulillah kau punya hijab pun dah tutup. Ya, Alhamdulillah. So masa sepanjang hijab kau dah tertutup ni, selama sekarang sampai sekarang ni kau ada tak pernah kena kacau? Kalau ada, kau ceritakan apa yang pengalaman kau, boleh cerita tak dengan aku? lepas aku dah habis perubatan, dah habis tutup hijab ni, waktu sekarang ni tak ada lagi lah. Alhamdulillah. Dengan bantuan Allah SWT, dah tak ada lagi. Tapi sebelum tu, ada juga lah. Dalam masa 4 tahun tu, 4 tahun aku akan biasa diganggu. Walaupun aku ada di rumah. Sentiasa Sentiasa. Walaupun kau pergi jalan kaki, gigi dah runcit pun kau akan nampak. Sebab kita tahu. senang nampak lah lah. Sebab kita tahu kat dalam dunia ni, satu dunia ni memang ada balok alus. Betul lah. Yang kita, kalau mata kasar kita tak akan nampak. Hanya hijab terbuka je kita akan nampak seko. Ciptaan makhluk Tuhan ni. Itu yang aku rasa takut lah. Bila hijab terbuka, kau bayangkan lah. Kau pun nak duduk, hisap ukur pun kau tak senang. Jadi di situ memang dah tak boleh nak duduk diam dalam babak hijab ni. Jadi yang mana dia pernah rasa hijab terbuka, dia akan rasa ada punya sakit macam mana kan. Dia punya risau macam mana. Jadi kalau kau nak try hijab terbuka, kau boleh pergi. Okay. Tak ada cerita Gilong Ada tak pengalaman kau? Tak kisahlah pengalaman kau ke ataupun pengalaman mak kau ke adik-beradik kau ke yang pernah nampak yang dia pernah bercerita dengan kau kan. Kawan-kawan tak kisahlah, kawan-kawan ke saudara mara ke kan yang pernah cerita, Long, aku ada cerita dengan kau ni. Contoh, tak kisahlah cerita apa-apa pun. Okey. Kalau ada, ceritakan Long. So kita akan jumpa di part tu. Kalau ada, kalau cerita je Long. Kita kongsi lah, kita kongsi sama-sama betul lah. Okay. Pengalaman orang kan. So kalau ada, kita jumpa di part tu guys. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami di part 2. So Along akan kongsikan cerita dan pengalaman yang pernah dilalui. So Long, boleh tak ceritakan di mana kau pernah kongsikan dengan aku yang kau pernah dapat pengalaman. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Cerita dia bermula tadi, lepas tadi kan aku cerita lebih kepada hijab. Okey. Hijab macam mana, apa kisah hijab ni semua. Okey, sekarang aku ceritakan lebih kepada lembaga yang aku nampak pula, iaitu saka aku sendiri. Okey Long. Okey, saka ni dia lebih kurang bentuk dia. Masa aku nampak belakang pintu tu, dia berwarna hitam. Berdiri belakang hitam. Hanya berdiri saja. Jadi aku tak nampak bentuk rupa dia macam mana. Tapi bila last kali aku dah start nampak yang mulanya dia dah mula nak berkawan dengan aku. Senang cakap dia nak bertuan dengan aku. Jadi rupa dia tu lebih kurang, dia dah start, bila aku dah nampak rupa bentuk dia, dia dah start macam jadikan macam bentuk seekor harimau yang tak bertaring. Dia menjadi macam itulah. Dia bentuk seekor harimau yang tak bertaring. Sebab dari situ dia dah mula nak berkawan apa semua. Sebab aku start boleh nampak dia tak berkawan apa, di dalam mimpi, dia hadir dalam mimpi. So dia nak, maksud kau tu dia nak berkawan dengan kau lah. Dia nak bertuan balik rapat dengan kau lah. Sebab apa, senang cakap aku silap aku juga, sebab apa aku banyak gunakan dia. Jadi untuk kepentingan aku kan. Jadi saya cakap aku start boleh tahu rempuk rupa dia punya rupa bentuk semua tu daripada mimpi. Dia nampak dia start duduk bongkok badan dia. Dia dah tunjukkan dia ni bentuk harimau yang tak bertaring.
Sebab tu last sekali aku pergi berubat lah dekat mana-mana tu ustaz ke apa semua, dia cakap benda dia betul. Dia yang saka baka aku datang ni, dia jenis harimau tapi tak bertaring. Cakap, tapi kalau orang cakap kalau kau dapat harimau yang bertaring, mungkin kau akan jadi pahlawan. Pahlawan apa buat sakit badan kan. Tapi yang di situ lah guna je bukan mistik berlaku apa semua. Jadi setiap kali yang berlakunya saka ni nak hidup dalam badan aku apa semua, setiap kali bila aku nampak makhluk halus ataupun aku marah ataupun aku nak buat kerja berat, dia akan guna, aku akan gunakan tenaga dia. So kau gunakan Aku akan guna tenaga dia. Sebab tu bila senang cakap ada apa-apa, ya senang cakap bila kau ada saka ni, hati kau tak boleh nak tenang, Mat. betul. Hati kau tak boleh nak tenang, kau tak boleh nak dengar orang azan, kau tak boleh nak dengar orang semayang. Bila kau dengar azan dia macam kepanas. Ya betul. Dia dulu yang ni aku dapat ni, saka ni bukan jenis orang Islam, Betul. bukan makhluk Islam. Betul. Dia dapat yang makhluk siam ni. Jadi kau tak boleh nak dengar azan. Pernah sekali aku melakukan solat untuk aku nak buang benda ni. Melambung, Mat. Melambung. Jadi dia cakap, aku Allahu Akbar, tu aku jatuh gitu. Dia tak ada sabar. Dia macam cerita India, melambung sangat dia. Dia macam tolak Tolak gitu. Sebab aku dah tak boleh nak kawal benda ni. Sebab aku silap aku situ, aku banyak gunakan benda tu lah. Untuk kepentingan, untuk buat kerja ke apa semua. Di situlah saka baka ni lah, untuk berkawan dengan aku. Okay, Long, kau ada cerita lagi tak yang kau nak kongsikan dengan kita? Cerita dia cuma lepas ni aku akan lebih cerita kepada berlaku pada keluarga aku pula. Okay. Tak boleh cerita kan? Dia Kau pasal kongsikan. Ni pasal- pengalaman lah. Pengalaman aku kan cakap keluarga aku ni banyak yang kena pasal ni, pengalaman mistik. Mungkin orang dengar mungkin tak logik macam Betul. bohong, tapi cerita ni memang dasar atas pengalaman. Kalau korang nak suruh aku bersumpah sekalipun, aku akan bersumpah sebab cerita ni cerita betul. Ni kita pengalaman dulu. Kita cerita pengalaman, kita bercerita santai-santai, relax. Boleh. So apa pengalaman yang kau ada lagi? Cerita dia ni lepas kisah pasal adik aku lah, yang nama dia adik aku ni Uda, kita lebih kenali Uda lah. Aku tak boleh bagi nama penuh, aku rahsia keluarga. Jadi dia panggil Uda. Cerita dia pasal dia pula lepas habis settlenya aku, habis perubatan aku, saya cakap dalam masa aku sebelum dia nak kena tu, aku pun masih ada lagi saka, tapi saya cakap aku dah boleh kawal apa semua. Jadi lepas apa jadi daripada aku, sekarang jadi pada adik aku. Saya cakap dia nak bertuan kepada adik aku pula. So dia pergi. Dia akan pergi. Saya cakap benda ni kita tahu lah, saka baka betul. ni lebih kepada suka turun-temurun tau. Dia nak bertukar-tukar, keluarga. bertukar-tukar lah. Dia nak satu keluarga. Di situ mulanya aku dapat tahu adik aku, dia pun aku dapat tahu start adik aku jadi macam gini. Apa yang pernah berlaku kat aku jadi kat dia. Di situ aku dah rasa pelik. Aku cakap apa ni sebenarnya berlaku ni? Aku cakap takkan ada orang hantar barang lagi. Tapi bila aku fikir-fikir balik, rupanya dia datang tu, dia nak berkawan dengan adik aku pula yang perempuan ni. So benda yang sama lah. Benda yang sama. Yang kau kata yang belambangan hitam, yang kau kata lampu keraut wajah dia tu macam si harimau tak betul. tak bertaring. Ya betul. So yang sama lah. Benda sama. Sebab kita mula-mula sebab kita nak nampak saka baka ni bukan senang nak nampak. Betul. Kan? Dia takkan tunjuk diri dia. Kalau tunjuk diri dia mesti kita dah fikir benda bukan. Macam bohong pun ada orang dengar Betul cerita. lah. Tapi kita akan nampak benda saka baka ni semua kebanyakan dia akan datang dalam mimpi. Bila start adik aku dah start apa berlaku pada adik aku benda sama. Macam dia cakap, aku pun jatuh pingsan. Sikit jatuh pingsan, dia pun nampak lembaga apa semua. Bila aku dah kurang dari situ, dia pula ada. Macam mana aku kena, dia pun kejadi juga. So dari situ dia pun cakap, Dong, apa yang sebenarnya berlaku pada aku dulu? Aku takut sangat ni. Bila start pergi berubat lah. Pergi berubat dia cakap, adik aku sekarang ni dah kena, start aku tahu adik aku ada benda yang ikut dalam badan dia. Lepas dia pergi berubat masa tu. Dia pergi berubat, dia cakap, sekarang adik kau ni dah kena main dengan jin. Dara tak ada. Aku tak tahu, Allahuaklam. Itu betul atau tidak, Allahuaklam, aku tak tahu. Okay, jadi dari situ aku pergi berubat apa semua, adik aku cakap dalam mimpi, Long, sebenarnya Uda dapat satu mimpi. Cakap, mimpi apa dia? Ada satu, sebenarnya cakap lembaga ni, dia muncul dalam mimpi. Dia muncul, dia mungkin macam rimau lu. Rimau. Tahu aku cakap dengan dia. Habis dia bertaring tak? Tak ada taring. Cakap, dia dalam hati lah, aku cakap dia. Aku tak nak takutkan dia. Sebab kita abang, kita jaga dia lah. Aku tahu ni aku punya ni. Tapi apa yang berlaku mistik tu, dia akan jadi macam sama. Macam mana dia pergi jalan-jalan semua. Aku cakap kita nak pergi holiday ni. Dia dalam kereta nangis tak nak ikut, takut. Kenapa? Apa sebab? Aku tanya apa sebab? Macam benda tu ikut dia lah. Tak bagi dia pergi lah. Dari satu dia kata, macam apa sebab awak tak ikut? Tak boleh lu. Uda pergi mana Uda nampak lu. Mana Uda pergi Uda nampak. Yang adik aku yang kekuasaan kau sendiri boleh kenal. Kenal macam tu kan. Jadi mana dia pergi semua dia nampak. Mak dia pergi semua dia nampak. Dia cakap apa yang berlaku kat aku nampak. Baru Uda apa semua dia pun nampak. Biasalah. Benda dia baru kena. Itu yang dia takut bagi dia lah semua. Tu dia cakap dia pun macam mana aku kena macam tu dia juga kena. Saya cakap dia yang benda sama lah apa yang berlaku kat aku. Saya cakap
Saka ni kita tahu Saka ni memang suka berkawan semua. Satu rumah dia nak bertuan. Ah, So dia macam dia berpindah-pindah lah. Macam masuk kau, mula dia pergi kat kau, terus pergi kat adik kau. ya betul. So yang lembaga hitam yang kau cakap tu lah, Ya. yang benda sama juga lah, pergi kat adik kau. Dia jatuh kat adik aku ke apa. Adik aku pun dapat mimpi yang sama. Yalah. Kalau kita tanya orang lama-lama yang mana ada benda-benda nanti takut lembaga. Tak kali lembaga tu akan keluar dalam mimpi dia. Bukan keluar macam itu. Kalau keluar real life itu bohong kita dia. Betul. Tapi kebanyakan dia akan keluar dalam mimpi. Dia akan berkomunikasi dalam mimpi. Itu yang mulanya. Aku tahu yang badan aku ada Saka apa semua. Dia pun sama dia tahu ada Saka. So selama sepanjang tu adik kau pernah tak kena kacau macam jerit dia? Tapi kita tahu perempuan ni dia punya semangat tu kurang sikit lah. Perempuan betul. kita tahu. Bila dia berlaku dia akan menjerit satu rumah. Tapi yang paling kerap sekali adik aku ni berlaku malam. Dia nak tidur. Bila nak tidur kita dah sedap tidur dia menjerit. Macam dia nampak lembaga hitam tu. Dia kata, tolong, aku tak nak kau, aku tak nak kau. Aku cakap, kenapa dia? Cakap, aku tak nak dia, kenapa ni sampai gini dah. Dari situ dia dah mengganggu lah sebab dia nampak, kita tahu hijab dia terbuka, dia boleh nampak semua. Dia pun akan jadi berlaku benda sama. Setiap kali dia nampak, dia pingsan. Pada dia pingsan, dia bangun pingsan, dia menggigil. Macam Dia aku. macam sama juga. Macam mana aku berlaku, macam tu juga dia. Dia akan menggigil, dia takut, tolong, aku tak nak, aku tak nak. Cakap, apa benda yang berlaku? Aku tak nak, aku nampak ni, Dia pun sama. Paling kerap akan nampak perempuan gula-gula. Perempuan cantik dengan gula-gula. Dua ekor ni nampak pula. Kita tahu kat Malaysia kan popular dua tu kan. Betul. Kalau toyo datang kita boleh nampak. Betul. Mata kat saya hijab tu buka kita boleh nampak. Betul. Tapi ni dua benda So, susah benda nampak. Itu yang perkara-perkara mistik yang pernah berlaku dalam keluarga aku apa semua kan. Setiap kali saya cakap aku kat kerja dah gebir tu. Kerja kita dah gebir kita tahu. Kat situ kan kawasan-kawasan ada yang macam tempat-tempat terbiar kan. Lagi-lagi dekat dengan Nabila tu mesti kita akan nampak kan. Belum ada tak yang nak cerita lagi pasal pengalaman kau sebelum ni yang kau nak kongsikan lah? Okay, cuma kita aku pada pengalaman-pengalaman sini cuma pasal itu je. Itu dua benda je lah. Dengan pasal hijab dan juga saka baka dan juga apa yang terjadi pada keluarga aku. Itu sahaja. Jadi kalau boleh aku nak bagi pesanan pada orang-orang sekarang lah. Zaman sekarang ni kita janganlah lebih kepada buat zaman. Sekarang zaman kita zaman moden kan. Buat apa kau nak pergi pakai-pakai barang-barang ni semua. Kita bukan zaman tu nenek kita. Betul. Lebih kita fokus biar kita buang semua benda ni. Yang seksanya orang. Kau tak fikir dosa ke bukan? Betul. Tapi itu je. Terima kasih Long. So kita dah dengarkan Along kongsikan pengalaman-pengalaman dia. So yang mana orang menjadikan iktibar. Betul. So jangan lupa ikuti channel kita. Yang nak tengok video ni, yang Along kongsikan cerita ni, boleh pergi ke channel kami di Lepak Seram. Betul. Dan jangan lupa follow TikTok official kami sekali. So di mana video kami banyak. So dan bantu like, follow, share dan subscribe guys. So kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Dan jangan lupa tekan tombol loceng sekali guys. So assalamualaikum. Jumpa lagi sekejap guys. So guys, siapa yang nak dapatkan kopi klasik? Okay, kopi klasik ni datangnya kita daripada Lepak Seram punya kopi guys Ya, betul. So siapa yang nak dapatkan baju pun boleh. Siapa yang nak dapatkan kopi boleh datang di Kebun Teh Johor Bahru, Jalan Kebun Teh. So boleh jumpa saya ataupun tim-tim saya insya-Allah. So jangan lupa guys, dapatkan kopi dan baju kita. Ya. Zat.